TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sembang Aktif di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar semua dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu. Kerana hari ini sebenarnya kita akan berdiskusi mengenai sesuatu yang cukup menarik berkaitan dengan Sekolah Seni Malaysia. Sebenarnya, penubuhan Sekolah Seni Malaysia dilihat sejajar dengan matlamat dan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan karyawan seni negara bertaraf antarabangsa. Dan Sekolah Seni Malaysia ditubuhkan bukan sahaja dapat memberikan peluang dan ruang kepada murid-murid, malah mereka dapat membentuk pelbagai peluang kerjaya dalam bidang seni seperti muzik, tari, teater, seni visual dan pelbagai lagi. Dan menerusi program Sembang Aktif hari ini, kita akan berbicara mengenai sejarah penubuhan Sekolah Seni Malaysia, kurikulum serta pengambilan murid hala tuju dan juga kejayaan yang dikecapi oleh murid-murid dari Sekolah Seni Malaysia. Dan bersama-sama ialah dua individu yang cukup luar biasa dan banyak pengalamannya. Jadi, kita akan bersilakan yang pertama, Encik Syamsuddin Reza yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni, Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, Encik Syamsuddin, apa khabar? Waalaikumsalam, Fahan, apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Lebih mesti dikenali sebagai Encik Sam, betul? Ya, betul. Okey, ini di sebelah saya Encik Sam yang nampaknya segak bergaya hari ini. Dan di sebelah kiri saya juga bersama-sama kita hari ini iaitu Puan Nur Hamim Osman selaku Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah dan Kemenjadian Murid Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Atau lebih mesti dikenali sebagai Puan Mimi, betul? Ya, betul, Puan. Baik, sihat Puan, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya masing-masing memakai baju biru ni. Ya. Saya yang dapat memo. Tapi tak apa. Hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan Sekolah Seni Malaysia. Dan tanpa melengahkan masa, apa kata kita teruskan dengan soalan yang pertama dulu. Seperti yang korang tahu sebenarnya, Cik Sam ni dah berkhidmat selama 31 tahun, betul? Ya. Dalam bidang pendidikan dan antara pegawai yang terawal sekali yang menguruskan Sekolah Seni Malaysia. Jadi mungkin sekarang ni Cik Sam boleh terangkan kepada kita berkaitan dengan sejarah ataupun latar belakang Sekolah Seni Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih, Fan. Okey, Assalamualaikum semua. Jadi, Sekolah Seni ini pada awalnya mula dibincangkan dari segi penubuhan dalam mesyuarat strategik KPM lah. Pada tahun 2004 yang diadakan di Hotel Pan Pacific. Baik. Dan pada ketika itu juga YB Menteri Pelajaran ketika itu mengumumkan bahawa penubuhan sekolah seni yang baru, maksudnya pengoperasian sekolah seni yang baru pada dua tempat, iaitu pertamanya di Johor. Di Johor Dan juga satu lagi di Sarawak. Okey, yang pertamanya di Johor lah. Ya, betul. Yang keduanya di Sarawak. Okey. Jadi pemilihannya pada dua negeri inilah. Itu sejarahnya. Ada lagi? Jadi bermula pada apabila mendapat mandat daripada YB Menteri ketika itu, maka pasukan KPM kita, tim KPM kita telah mengadakan beberapa siri mesyuarat libat urus yang melibatkan dari segi pengoperasian, konsep dia macam mana, dan kita melibatkan dari pelbagai pihak lah, daripada pemegang taruh yang terdiri daripada agensi luar yang berkaitan dengan seni, daripada penggiat, daripada universiti sendiri, bahkan juga di kalangan bahkan bahagian dalam KPM sendirilah. Jadi beberapa siri mesyuarat, bengkel dan sebagainya telah dijalankan untuk kita dapat satu konsep lah dalam melaksanakan sekolah seni ini, dan dia merangkumi daripada berbagai sudut lah kita melihat. Betul. Iaitu dari segi macam mana kurikulumnya, infranya, sebab sekolah seni ini adalah yang pertama. Maksudnya sebelum ni kita tidak pernah ada lagi. Kita belum ada lagi dalam Malaysia. Jadi ketika itu pihak pengurusan tertinggi bercadang ataupun merasakan bahawa kita perlu ada sekolah seni ini untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak murid kita di luar sana. Kalau sebelum ini mungkin kita ada sekolah yang ciri dia macam Angkatan Tentera, masa RMC, betul? RMC. So lepas tu kita ada sekolah sukan pula. Pemimpin pakar ada sekolah sukan. Tapi ketika itu masih belum ada sekolah seni? Belum ada. Jadi apabila wujudnya sekolah seni ini, mereka melihat bahawa ini satu ruang dan peluang untuk anak-anak kita di luar sana, yang mana potensi individu murid-murid ini kadang berbeza. Mungkin Irfan seorang atlet, tapi mungkin orang lain mungkin dia bidang kecenderungan dia kepada kesenian. Jadi dari mula daripada situlah maka KPM nampak ada ruang dan peluang yang mana kita boleh cuba ataupun boleh melaksanakan sekolah seni ini. Dan kita melihat juga bahawa negara-negara jiran kita seperti Indonesia ketika itu pun
penubuhan sekolah seni mereka, ada dipanggil sekolah SMK Kejuruan. Okey. Kejuruan berarti bidang dia kerawitan, iaitu muzik. Kemudian ada segi ni banyak dah mereka dah mula ada. Mereka dah mula untuk melihat perkara itu dengan lebih serius lah. Baik, terima kasih. Dan mungkin Cik Sam boleh tambah sedikit dari segi tujuan sekolah seni ditubuhkan. Tadi Cik Sam ada kata memberi ruang dan peluang kepada mereka, dan apa lagi aspek yang perlu kita lihat sekarang ini? Okey, sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa kita sebenarnya Irfan dekat universiti sana, kalau kita lihat dari bidang pengurusan seni, art sendiri, sebenarnya sangat luas dan besar. Dan kalau saya dulu masa duduk dekat Jabatan Sukan, jadi kita orang selalu bertanya pada saya, Cik Sam, kalau sukan Bukit Jalil, sekolah Bukit Jalil, mereka akan melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Sekolah seni macam mana? Saya kata tidak. Sekolah seni bukan nak melahirkan atlet ataupun apa, tetapi kita nak beri ruang dan peluang kepada murid kita untuk berlangkah lebih jauh dalam bidang kesenian. Kalau Irfan tengok dekat universiti, kalau seni, contoh saya ambil seni visual. Seni visual saja, kalau kat universiti tu pecahannya sangat banyak. Betul. Dia ada arca, dia ada seni halus, dia ada graphic design, kemudian dia ada pereka busana, semua itu adalah seni. Begitu juga dengan muzik. Bila muzik dia ada pengurusan dia sangat besar. So ini ruang dan peluang yang mana nanti boleh anak-anak kita di sana untuk melanjutkan pelajaran. Hasrat kita ialah kita nak melahirkan seorang murid yang berkebolehan, mempunyai potensi dan juga mampu melanjutkan pelajaran setinggi mana dalam bidang kesenian. Itu kita nak. Itu yang kita nak sebenarnya, kita memberi galakan kepada anak-anak murid kita untuk menggilap potensi mereka dalam bidang kesenian. Betul. Baik, sekarang ni mungkin Cik Sam boleh tambah sikit lagi berkaitan dengan konsep sekolah seni Malaysia, dan sekarang ni dah ada berapa jumlah sekolah seni di Malaysia? Asal dulu saya ingat, saya cakap awal, bahawa asal dulu kita tubuh hanya dua saja. Johor satu, Sarawak satu. Di Johor dan juga di Sarawak. Itu pun ketika itu kita menompang pada sekolah harian. Maksudnya kalau di Johor dulu kita tompang pada SMK Muhammad Khalid di Johor Bahru. Dan kalau di Sarawak kita tompang pada SMK Abang Haji Openg di Sarawak. Jadi apabila masa tu proses pengambilan tanah dan sebagainya, dan sekarang ini alhamdulillah mereka dah ada bangunan sendiri di Johor, iaitu di Masai, Puan Mimi. Kemudian di Johor di Sarawak pula di Satubong. Dan kita dalam masa yang sama, dalam masa 16 tahun saya berada tu, ada banyak progression yang kita lihat daripada pertambahan sekolah seni. Dan antara yang kita sekarang ni kalau ikutnya yang ada sekolah seni ialah kita ada 4 sekolah seni. 4 sekolah seni. Iaitu yang terbaru sekali ialah Sekolah Seni Malaysia Perak. Okey. Dan sebelum itu ada Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Dan kita ada satu lagi sekolah dipanggil Sekolah Program Kesenian kita, iaitu di SMK Elopura Sabah. Dan insya-Allah dalam rancangan Malaysia yang ketiga ini kita sudah mula melihat daripada infra dia, dari tapak dia, dan insyaAllah akan ada pembinaan dan seterusnya akan jadilah Sekolah Seni Malaysia Sabah. Tidak lama lagi kita doakan bersama-sama di mana akan wujudnya Sekolah Seni Malaysia di Sabah pula, insya-Allah. Dan sekarang ini mungkin Cik Sam boleh ceritakan bidang seni apa sebenarnya yang mereka akan belajar di sekolah seni. Okey, Irfan mungkin tertanya-tanya, mungkin juga orang luar pun tanya, apa sekolah seni belajar, betul tak kan? Betul. Sekolah seni ini dia amat special. Sekolah seni ini ialah dia bukan sebagai macam sekolah biasa tau. Dia bukannya sebagai aktiviti co-curriculum, tidak. Seni ini adalah sebagai satu subjek. That mean sebagai contoh, untuk budak tingkatan 1 sampai tingkatan 3, sebagai contoh katalah pelajar dia nama Irfan. Irfan adalah budak daripada muzik. Apabila Irfan masuk ke sekolah seni Johor sebagai contoh, Irfan asal budak muzik, tetapi dalam masa yang sama daripada form 1 sampai form 1 sampai form 3 atau tingkatan 1 sampai tingkatan 3 itu, Irfan kena belajar dari 3 elemen bidang kesenian yang lain, iaitu teater, tari dan juga seni visual. Kena belajar semua. Kena belajar semua. Sebab apa? Sebab kita melihat bahawa untuk menjadi seorang yang berjiwa seni, you kena ada semua. Kena ada semua. Seorang produser filem, dia mesti tahu macam mana muzik yang lebih sesuai. Dia tahu bukan saja dari segi lakonan, tetapi dia kena tengok juga elemen-elemen lain. Sama juga seni visual. Itu dia punya estetik dari segi persembahan tu. Maksudnya dia kena tahu elemen-elemen ruang, tempat, warna,
pilihan. Itu semua ada elemen seni yang ada pada murid yang kita nak adakan pada pelajar sekolah seni. Jadi pelajar sekolah seni kita nanti dia bukan apa, dia akan dia seorang yang berketerampilan dan kebolehan dalam semua bidang. Mungkin Irfan masuk asal dulu ialah muzik. Tetapi sahaja. apabila Irfan dah ada 3 tahun, Irfan tengok rupanya kecenderungan Irfan ni lebih kepada teater. Dah ada minat lain pula. Sebab dah belajar macam-macam. Sebab itu mungkin masa di rumah hanya tahu main gitar, main muzik tapi tak ada benda lain. Tapi bila masuk sana campur dengan kawan-kawan yang lain, dapat juga dengan guru-guru sekolah seni panggil ayahanda tau. Ayahanda dan bonda. So jadi ayahanda dan bonda dapat dapat minat tu tunjuk bahawa wujudlah jiwa seniman yang ada pada murid itu. Baik. Jadi kita nak seulang kalau tak dapat macam Tan Sri P. Ramlee pun, tapi sekurangnya dia punya orang kata semangat itu dia ada. Kesenian tu dia ada. Dia tahu semua benda lah. Baik, terima kasih Encik Sam. Nampaknya kita akan cuba untuk melahirkan murid-murid yang holistik dari segi kesenian. Dan kita akan congkil jiwa mereka dalam bidang seni ini. Terima kasih Encik Sam sekali. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Semak Aktif Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Informasi bersama dengan Cik Sam dan juga Puan Mimi di sebelah Irfan. Dan tentunya kita sedang membicarakan mengenai Sekolah Seni Malaysia, iaitu sebuah institusi pendidikan formal satu sesi yang menyediakan kemudahan menggilap dan menggarap potensi murid-murid untuk mencuburi aktiviti kesenian dan kebudayaan tanah air secara aktif dan kreatif. Jadi pada segmen kali ini kita akan membicarakan pula dari segi mata pelajaran yang terdapat dalam sekolah seni. Jadi mungkin sekarang ini saya nak minta pula Puan Mimi untuk ceritakan kepada kita, silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, untuk makluman semua ya, kita akan menerangkan mengenai mata pelajaran yang ada di sekolah seni. Mata pelajaran dia hampir sama saja dengan mata pelajaran di sekolah harian. Tetapi dia ada pengkhususan kesenian. Kalau kita tengok daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3, mata pelajaran teras yang perlu diorang belajar seperti biasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral dan juga pendidikan jasmani. Itu yang biasa. Kenapa pendidikan jasmani wajib? Sebab kita tahu dalam pendidikan kesenian diperlukan kecergasan juga. Okey, dan mata pelajaran kesenian untuk tingkatan 1 sehingga tingkatan 3, mereka perlu belajar seperti yang Cik Sam cakap tadi, 4 bidang. Bidang tari, bidang seni, bidang teater, bidang muzik dengan seni visual. Okey, bila naik ke tingkatan 4 dengan tingkatan 5, dia ada perubahan sedikit. Sebab apa? Di tingkatan 4 dengan tingkatan 5 seperti biasa, mata pelajaran teras dengan mata pelajaran wajib tadi sama, BM, BI, matematik, pendidikan jasmani semua. Tetapi uniknya di sekolah seni, dia tidak ada aliran sains. Tiada aliran sains. Tiada aliran sains, dia hanya ada satu aliran kesenian, pengkhususan dalam seni. Dan masa di tingkatan 4 dengan tingkatan 5, mereka ada pilihan dalam 6 bidang pengkhususan. 6 bidang pengkhususan. 6 bidang pengkhususan ya. Okey, pengkhususan yang pertama is reka bentuk. Reka bentuk. Reka bentuk. Dalam reka bentuk mereka perlu belajar lukisan, sejarah dan pengurusan seni, reka bentuk kraft dan juga reka bentuk industri. Akan belajar selama 2 tahun punya. Ya, 2 tahun. Dia continuous because at the end of the akhirnya mereka akan ada penilaian untuk SPM. Okey, kemudian pengkhususan yang kedua adalah pengkhususan seni halus. Seni halus. Seni halus, kalau kita tahu dekat universiti dia call it fine art. Tetapi kita bagi seni halus merangkumi lukisan, sejarah dan pengurusan seni seperti biasa, seni halus 2D dan seni halus 3D. Okey, 2D dan 3D sekaligus belajar. Sekaligus belajar. Okey. Yang ketiga, pengkhususan yang ketiga adalah komunikasi visual. Komunikasi visual ni mereka akan belajar sejarah juga, geografi, pengurusan grafik, multimedia kreatif dan lukisan. Lukisan tetap ada because pengkhususan 1, pengkhususan 2 dengan pengkhususan 3 dia di bawah kategori seni visual. Seni visual. Sebab tu ada juga lukisan. Ya. Okey, faham. Kemudian kita pergi kepada pengkhususan yang seterusnya adalah seni muzik. Ini yang keempat ya. Orang yang nak tahu ni kan. Seni muzik. Okey, seni muzik mereka akan belajar aural dan teori muzik. Okey. Kita menyanyi, kalau menyanyi macam mana suara kita. Ada teori ni juga. Ya. Kemudian
alat-alat muzik utama, kemudian music composer, macam mana nak buat kompos lagu, menulis lirik. Akan diajar sekolah menengah. Ya, dan kemudian adalah produksi seni persembahan. Produksi seni pun dah belajar ketika sekolah Mereka menengah. akan kena buat konsert at the end of the day. Okey. Dan pengkhususan yang kelima is seni tari. Okey, seni tadi saya berminat nak tahu ni. So tari, of course dia akan belajar tarian, pelbagai jenis tarian. Tarian moden, Okey, tradisional, tarian bangsa asing, semua dia nak belajar. Kemudian dia ada koreografi tari, macam mana nak mereka tari itu. Kemudian apresiasi, how you appreciate the dance. Dan juga sama juga macam muzik tadi, dia ada seni persembahan. Yang itu pada hujung tahun tingkatan 5. Tingkatan 4 pun diorang akan dah mula dah, ada diorang buat gala Setiap tahun tu mereka dah diorang ada. akan mula setiap Dah akan mula setiap tahun. Okey, maknanya mungkin ada 2 persembahan lah setiap tahun. Ya, dan Di hujung. akhir sekali adalah pengkhususan dalam seni teater. Seni teater ni dia akan belajar lakonan, scenografi, penulisan skrip, Baik. dan juga sama juga macam tadi diorang ada produksi seni persembahan. So kalau kita tengok kenapa kita ajar ni semua, inilah yang kita nak kata kita terapkan budaya seni bangsa. Betul. Kita nak ada pelapis dalam seni di Malaysia. Sebab kita tak boleh berharap dengan kita punya komposer yang ada sekarang. Kita kena cari yang baru pula, Kita cari Puan. yang baru. Kita kata kita didik, kita semai supaya dia akan berputik dan bertunas dan akhirnya berbuah menjadi sesuatu yang boleh kita banggakan. Wah, sedap ayat Puan di mana Puan kata kita kena semai betul-betul, berputik jadilah insight-insight yang kita perlukan dalam industri seni kita. Tetapi dalam melaksanakan kurikulum ini, of course kita ada cabaran-cabaran dia. So, cabaran-cabaran itu kita di pihak bahagian sukan co-curriculum dan kesenian ataupun bawah KPM, kita akan cuba atasi dengan kita bekerjasama dengan universiti-universiti, kita bekerjasama dengan Aswara untuk melatih dan mendidik murid-murid kita ini. Dan untuk makluman, daripada apa yang mereka belajar ini nanti, kita ada satu festival. Okey, festival. Kita panggil Festival Mutiara Seni untuk murid-murid tingkatan 1 sehingga tingkatan 4 belajar. Apa yang mereka belajar ini mereka praktikkan dalam satu persembahan. Okey. Dan persembahan itu kita gabungkan ke semua 10 sekolah, 9 sekolah campur satu program kesenian tadi. Faham. So dia akan jadi konsep. Untuk tahun ini kita akan buat pada tahun depan pada bulan Januari Di mana tu, Puan? di Johor. Di Johor. Sebab kita tahu kalender persekolahan kita bermula daripada Mac sehingga Mac tahun depan. Baik. So kita akan laksanakan pada bulan Januari nanti. Bulan Januari nanti. Iya, di InsyaAllah. Johor baru. So tuan rumah dia adalah Sekolah Seni Johor. Johor. Sekolah Seni Johor. Okey, itu tanggungjawab kepada anda semua untuk membawa nama Sekolah Seni Johor. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Dan sekarang ni kita nak tahu juga bagaimana dengan penilaian ataupun pentaksiran mata pelajaran ini kepada murid-murid kita di sekolah seni. Okey, pentaksiran di sekolah seni sama dengan pentaksiran di sekolah harian. Kita menggunakan pentaksiran berasaskan sekolah Okey. PBD, di mana setiap topik itu mereka akan dinilai mengikut tahap penguasaan mereka. TP1 hingga 6 tu Puan. Ya, TP1 hingga TP6. Dan cuma yang hanya murid di peringkat tingkatan 5, di peringkat SPM itu yang mereka akan meneroki SPM, dia punya penilaian dia ada dari segi praktikal. Praktikal. Okey, amalinya. Amalinya. Inilah yang diorang belajar, yang kita kata diorang belajar macam mana diorang buat menulis skrip. Kalau kita ambil contoh seni teater. Diorang belajar menulis skrip. Di sinilah mereka akan praktikkan apa yang mereka belajar. Baik. Kita lembaga peperiksaan akan bagi satu topik. So diorang akan create satu lakonan Okey. bermula dari penulisan skrip. Paling awal tu. Penulisan skrip. Okey. Kenapa diorang kena belajar dari segi lukisan di awal form 1 sampai form 2? Diorang kena mereka bentuk pentas. Okey. Semua diorang kena buat. Kemudian dari segi busananya, lukisan busana apa mereka nak pakai, semua mereka akan buat dan mereka akan dokumentkan. Baik. Kemudian di Viva. Di Akan Viva dan akan demonstrasikan. diberi markah.
Dan akhir sekali mereka akan buat persembahan di depan panel-panel penilai. Dan panel-panel penilai ni adakah dari sekolah seni yang sama ataupun dari lembaga? Lembaga peperiksaan dia akan ambil dia akan lantik panel-panel. Ada juga panel dari universiti. Baik. Ada panel dari Aswara dan juga ada panel dalam kalangan guru kita. So bukan hanya guru sekolah seni atau jurulatih seni di sekolah seni yang menilai, tidak. So semua ni penilaian orang luar dan di akhirnya inilah markah yang akan tertera dalam keputusan SPM mereka. Maknanya dah lama lah mereka kena buat aktiviti ni, ada kerja khususnya semua dan akhir sekali akan dinilai. Ya, mereka kena compile daripada tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. That's why kalau kita tengok murid-murid tingkatan 4 dengan tingkatan 5 itu dia orang kita nak tak tukar sekolah kita tak galakkan sebab dia punya silibus dah tak sama dengan sekolah harian. Faham. Dan dia orang tak boleh nak masuk contoh saya ni kalau tukar ke sekolah harian saya nak masuk aliran apa jadi fikir-fikir pula nanti. Nak masuk aliran account tak boleh sebab tak belajar account. Betul. Nak masuk aliran sains tak ada subjek sains. Dan satu lagi yang saya lupa nak bagi tahu tadi, di sekolah seni juga mereka boleh mengambil salah satu mata pelajaran elektif. Okey. Mata pelajaran elektif ni adalah sama ada mereka ambil bahasa ibunda, iaitu sama ada bahasa Cina atau bahasa Tamil ataupun bahasa antarabangsa. Yang ini elektif ni memang wajib untuk pilih satu ke? Ya. Wajib kalau satu. Ikut dalam perkeliling yang dikeluarkan memang wajib pilih salah satu. Baik. Tetapi terpulang juga sebab kita kadang-kadang ada kekangan guru bahasa di sekolah. Baik, okey. Terima kasih Puan. Sama-sama. Dan sekarang ni Puan nak tanya kepada Encik Sam, mungkin sedikit komen. Ada yang ibu bapa di luar sana mengatakan bahawa kat sekolah seni ni pasti belajar bahasa seni saja. Adakah betul tadi Puan ada cakap berkenaan dengan mata pelajaran teras yang kita akan terapkan juga di sekolah? Mungkin sedikit komen. Betul cakap macam Puan Mimi kata tadi, yang seni 4 subjek wajib tu memang kita lah. Kita juga ada pelajaran teras yang wajiblah BM, BI, matematik, sejarah, semua ada. Jadi itu memang pelajaran teras yang semua pelajar akan ambil. Cuma dia tak ada pengkhususan dari segi macam science stream dan sebagainya lah. Jadi kita bagi dia istilah tu sebagai sains tulen. Jadi pelajar ini tapi mereka tu layak untuk mohon ke masuk ke universiti dalam bidang kesenian lah. Tak ada masalah je. Dan untuk pengetahuan Irfan, kalau kita nanti kita akan ulas balik bahawanya kita universiti tak ada masalah dengan pelajar sekolah seni ni. Saya suka benda tu. Tak ada masalah dengan pelajar sekolah seni. Mereka sangat menanti ketibaan. Sebab kalau tengok daripada silibus ataupun sokaran yang ada memang sangat menepati kriteria kemasukan pelajar ke universiti. Dan sampai orang kata saya dengar feedback daripada rakan-rakan lain, rakan-rakan universiti sendiri berkata bahawa kalau budak sekolah seni ni masuk universiti ni seolah macam SEM 1 tu kacang. Dah pernah buat sebelum tak ni. dapat. Maksudnya kalau mungkin pelajar lain sebagai SEM 1 sebagai asas pun mereka dah lebih advance daripada itu. So memang kalau anak-anak kita masuk universiti, masuk sekolah seni ni untuk dia melanjutkan pelajaran dalam bidang kesenian tu memang langsung tiada masalah. No problem orang kata. Ada masalah. Baik, terima kasih Encik Sam dan juga Puan Mimi atas penerangan di segmen ini. Dah jelas mengenai kelebihan seseorang ketika mereka melangkah masuk ke dalam dunia sekolah seni dan apabila mereka keluar untuk universiti memang tiada masalah langsung. Terima kasih. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia Sembang Aktif Didik TV KPM, informasi bersama dengan Puan Mimi dan juga Encik Sam di sebelah saya. Nak tanya Puan Mimi, saya ni masih layak ke kalau nak jadi seorang murid sekolah seni? Siapa yang layak sebenarnya? Silakan. Okey, terima kasih. Kalau nak tanya saya, buat masa sekarang, umur dah tak layak dah. Dah tak layak, dah lebih dah. Dah 24 tahun ni. Kalau ikut umur memang tak layak lah. Tapi kita bercakap daripada segi kemasukan murid ke sekolah seni, kita pengambilan ke sekolah seni bermula untuk murid-murid tingkatan 1. Tingkatan 1. Kita tidak ada kemasukan untuk tingkatan 2, 3 dan 4.
Kenapa? Sebab yang tadi kurikulum mereka kena belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3, kurikulum kesenian which is tidak ada di sekolah harian. Betul. So kalau dia orang masuk daripada tingkatan 2, tingkatan 3, dia orang akan ketinggalan. Betul. Okey, kita ambil murid-murid yang tahun ini untuk saya bercakap dari segi kemasukan tahun 2023 ya. Untuk kemasukan tahun 2023, mereka mestilah murid tahun 6 sekarang. Baik. Dan Itu syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama. Yang kedua, mereka mesti bersekolah di sekolah kerajaan. Tak boleh sekolah swasta. Kita tak boleh sekolah swasta. Okey. Sebab sekolah KPM adalah sekolah kerajaan. Dan yang ketiga, walaupun mereka dah di sekolah kerajaan, maklumat mereka mesti ada dalam sistem aplikasi pengkalan data murid, APDM. Sebab bila dia memohon, dia key in dia punya nombor IC, maklumat dia semua dah terkeluar. Okey, yang keempat, lah warga negara Malaysia. Baik. Yang kelima, sihat tubuh badan, dan mereka yang akhirnya mestilah berbakat dan berpotensi. Berbakat dan berpotensi. Ya, memang kena itu ada yang bakat. penting. Itu yang penting. Berbakat dan berpotensi. Kadang-kadang kita minat, Okey. tapi kita tak ada bakat, kita tak ada potensi nak pergi jauh. Okey. Why kita kata berpotensi? Sebab murid yang berpotensi ini dia boleh digilap lagi. Kita garap lagi potensi. Ya, Okey. supaya dia lebih cemerlang. Baik, Puan. Okey, kemudian untuk memohon dia, cara permohonan. Silakan, Puan. Cara permohonan dia, mereka boleh melayari laman sesawang https://issem.moi.gov.my, which is sekarang ni dah tutup. Dah tutup dah? Dah tutup. Bila pula buka? Dia akan buka tahun depan. Tahun depan. Untuk kemasukan 2024. Okey. Sebab tahun untuk 2023, dia punya permohonan ini dibuka mulai 20 Julai hari itu sehingga 30 September yang lepas. Baik. Kemudian kita ada proses untuk menapis dan menilai siapa yang layak untuk kita panggil untuk uji bakat atau Selalunya berapa lama proses untuk buat tapisan, Puan? Tak lama. Tak lama, Dalam masa 2 minggu. Oh, okey. Dan selalunya kalau ikut pengalaman Puan sendiri dalam bidang ni, berapa ramai yang memohon untuk masuk ke sekolah seni? Untuk yang mohon masuk Kita tengok nombor pula sekarang. Okey, yang untuk memohon masuk ke sekolah seni melalui sistem ramai. Ramai, Dalam 3,000, 4,000 Tapi yang betul-betul layak ada berapa? Tetapi yang betul-betul layak yang kita akan panggil untuk sesi serlahan seni lebih kurang dalam 2,000. Baik. Okey. Sebab pengambilan kita ke sekolah seni pun tak banyak. Betul. Satu sekolah dalam berapa? 150. 150 orang sahaja. Itu kalau yang maksimum, bergantung berapa bilangan kelas yang sekolah buka. Okey. Baik, terima kasih Puan. Itu penjelasan mengenai siapa yang layak, cara buat permohonan dan bila boleh buat. Okey, terima kasih Puan. Dan sekarang ni beralih pula kepada Cik Sam. Nampaknya dia dah kata, bila saya nak jawab soalan. Okey, kena tanya kepada Cik Sam sendiri. Bilakah sesi uji bakat pemilihan murid diadakan? Silakan. Sesi uji bakat pilihan sendiri ataupun kita panggil serlahan seni lah. Serlahan seni. Itu untuk uji bakat. Uji bakat. Seni, Okey. So saya sebut dulu sedikit kriteria dia. Macam Irfan nak masuk. Irfan mestilah seorang yang mempunyai potensi dan bakat. Okey. Irfan tak boleh kata syok rasa macam nak masuk tapi suang-suang kuku, tak boleh. Sebab sebab kita akan adakan sesi uji bakat ni untuk melihat tahap di mana Irfan berada, kemahiran Irfan yang ada. Kalau Irfan seorang pemuzik, so apa kebolehan alatan yang Irfan boleh main. Baik. Tapi Irfan kena ingat bahawa alat dalam muzik ini tak semestinya alat. Maksudnya vokal adalah alat. So vokal itu dia punya instrumen. Penting juga tu. Penting. Jadi vokal, jadi saya tak boleh main alat tapi saya boleh menyanyi dengan baik. So you nyanyi. Jadi vokal ini adalah salah satu daripada alat. Jangan anggap anak kita atau di luar sana nanti, anak saya tak boleh main gitar, tak boleh main drum, tapi dia boleh nyanyi. Itu pun boleh. Dan sama juga kalau dia boleh main gitar, tak semesti dia boleh nyanyi. Tetapi umumnya siapa budak yang boleh bermain alat, dia pasti boleh menyanyi. Okey, umumnya begitu Umumnya begitu. Betul. Tapi sama dengan saya juga. Okey. Boleh cuba nanti. Boleh cuba nanti. Okey. Jadi sesi serlahan seni ini kita akan mula tapis, kita akan mula ambil setelah kita dah dapat data yang lengkap melalui sistem tadi ISEM tadi. So kita akan mula pecahkan mereka mengikut mengikut bidang dan juga ikut zon-zon dia. Zon-zon. Okey. Jadi itu ikut tempat ikut tempat. Contoh kalau tengok data banyak di utara, mungkin kita buat di zon utara.
kita pilih satu sekolah di sana dan kita minta pelajar-pelajar yang memohon tadi untuk hadir untuk selahan bakat tu. untuk bangun bakat tu. Kalau masa zaman tahun sebelum ini yang kita tak ada pergerakan dan semua ni, kita buat sesi uji bakat melalui online. Mereka hantar video mereka. Tapi oleh kerana kita dah boleh bersebuka sekarang ni, mereka boleh datang ke tempat uji bakat itu dan melakukan sesi seraan seni tadi, uji bakat. So di sana mereka akan lihat memang total uji bakat. Maksudnya di situlah ruang dan peluang adik-adik kat sana nanti, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menunjukkan kebolehan mereka. Di sini mereka akan nilai. Kita punya panel akan nilai dan tengok, okey, Fani, bagus budak ni main gitar. Nyanyi pun boleh. Boleh nyanyi pula walaupun key dia salah sikit. Key salah tak apa, tapi boleh diperbuat. So kita boleh nampak potensi. Ya, kita boleh build up. Selain itu juga kena ingat anak-anak, tuan-tuan dan puan yang mana ada sijil-sijil dalam mereka menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan dan bagaimana sijil diiktiraf oleh KPM tu, bawa sekali tunjukkan kebolehan. Jangan sorok. Tunjuk anak saya ni pernah menang bintang masa kecil. Masa tu nak belagak tak apa. Tak apa. Sebab ini kita nak rebut ruang dan peluang untuk belajar. Dan ingat bahawa sekolah sini adalah sekolah untuk membangunkan bakat dan potensi mereka. So jangan khawatir, ini adalah the best school untuk arts. Baik. Itu yang kita nak, the best school of art di Malaysia. Terima kasih Encik Sam. Nak tanya juga, bila kita dah layak buat permohonan dah, lepas tu dah buat selahan uji bakat tu, bila nak tahu permohonan kita dapat ke tidak? Okey, biasanya kita akan maklum dalam masa 1 bulan setengah sebelum tarikh sekolah dibukalah. So kita maklum untuk buat pemmakluman kepada, biasanya mereka masuk sama dengan kemasukan SBP. SBP. Sama. Jadi lebih kurang sama sebab dia sekolah seni juga adalah dianggap sebagai sekolah SBP. Sebab pelajar di sekolah seni semuanya duduk asrama. Betul. Tidak ada yang jenis pulang ke rumah tiap sama hari. Seperti SBP. Memang sama. Jadi mereka punya cara kemasukan dan tarikh dia kemasukan lebih kurang macam tarikh SBP. Okey. Baik, itulah. Dan biasanya semakan tawaran dia mesti boleh diorang semak melalui sistem ISEM tadi. Sistem ISEM tadi. Di situ diorang akan boleh terus mencetak surat tawaran mereka. Mungkin boleh puan ceritakan lagi sekali di mana website itu? Okey, website untuk ISEM ni adalah https essem.moi.gov.my. Okey, catat yang tu, nanti boleh buat semakan permohonan anda. Tapi dengan syarat telah memohon dan melalui ujian sesi selahan bakat. Baik, terima kasih. Baru boleh semak berjaya atau gagal. Kita doakan agar semua yang memohon dan menonton kita sekarang ni berjaya dalam permohonan tersebut, insya-Allah. Terima kasih puan dan juga Encik Sam kerana berkongsi kepada kita cara untuk kita masuk ke sekolah seni. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Kalau tadi kita dah faham bagaimana seorang itu pada tahun 6 mereka nak masuk ke sekolah seni. Yang pertama masa dah tahun 6, betul? Ya, betul. Lepas tu kena sekolah kerajaan. Lepas tu kena ada bakat dan potensi. Kalau soal kuku, Cik Sam kata tak boleh masuk. Kena ada bakat, boleh menyanyi ke, boleh berlakon dan sebagainya. Tapi sekiranya kita fikir juga ni, kalau ada murid-murid yang terlepas untuk buat permohonan, macam mana? Ada tak peluang dan ruang untuk mereka buat permohonan rayuan dan sebagainya? Sebenarnya masih lagi. Maksudnya mereka, ibu bapa di luar sana kalau ada yang terlepas, so hantar surat terus kepada pengarah bahagian sukan co-curriculum kesenian KPM dan nyatakan rayuan untuk kemasukan sekolah seni. Kemungkinan kita akan tengok ruang dan peluang yang mana yang boleh kita adakan uji bakat kali kedua, tetapi kita lihat kepada jumlah enrolment pelajar yang mendaftar pada kita. Kalau penuh dah semua, kemungkinan, tapi kita uji bakat tu tetap uji bakat sebab dia ada biasalah sekolah kadang budak rindu pada mak ayah keluar lari pula dan sebagainya, tapi benda itu yang kita akan gantilah. Maknanya kalau ada permohonan rayuan, kita lihat pada kekosongan juga. Ya, betul. Kalau ada baru kita boleh bagi masuk. Okey, jelas. Terima kasih Cik Sam atas perkongsian itu. Dan sekarang ni kita nak tahu juga dari segi pencapaian SPM untuk murid-murid di sekolah sini, bagaimana cikgu? Okey, terima kasih.
So kalau kita nak tengok, kita dah tahu kurikulum apa yang mereka belajar dari tahap kesukaran mereka dalam mengagihkan masa. Sebab kalau murid di sekolah seni ni, mereka pagi mereka akan belajar Okey. sampai ke pukul 3. Pukul 3 petang. 3 petang. Okey. Kemudian pukul 4.30 mereka akan sambung dengan latihan kesenian mereka. Yang kesenian pula. Kalau Sampai malam kalau ke? ya, kalau menari dia orang pergi ke studio tarian. Okey. Kalau muzik dia orang akan pergi ke Studio bilik muzik, studio muzik. So dari segi kekangan, walaupun mereka sibuk macam mana tu, saya akan katakan murid sekolah sini is a gifted person. Why? Walaupun mereka sibuk, tetapi mereka tidak abaikan mereka punya pelajaran. Dan setiap tahun keputusan SPM mereka adalah 100%. 100% lulus. Berikan tepukan untuk pejabat sekolah seni Malaysia. So, Wah. memang setiap Membanggakan. tahun 100%. Dan dari situ bila markah kejayaan mereka 100%, yang berjaya menyambung pelajaran. ini tidak simbang ni. Ramai yang nak tahu Betul. ni kan. Adakah murid sekolah seni ni boleh sambung ke IPTA? Boleh. Okey. Boleh. Untuk makluman, Silakan, kalau Puan. untuk keputusan SPM yang tak baru ni dan kemasukan ke universiti ini, 96% murid di sekolah seni melanjutkan pelajaran ke IPTA dan juga IPGM. 96% ya. Ya. Satu pencapaian super hebat. 96%. Dalam 3% dia tak nak sambung belajar, sambung, okey. tetapi mereka bekerja. Bekerja dalam bidang mereka. Dalam bidang seni. Bidang Bekerja ataupun mereka buat freelance. Hanya 1%. 1% dalam 2 orang je yang tidak dapat menyambung pelajaran mana-mana. Tetapi mereka buat rayuan untuk kemasukan sesi kedua di Nampaknya IPTA. masih berminat untuk melanjutkan pelajaran. Masih. Cuma mungkin masa tu mereka tak ada peluang. Belum rezeki mereka. Belum ketika rezeki itu. mereka. So kita nak sentuh juga macam murid-murid sekolah seni ini, mereka ada masanya mereka masuk ke IPTA. Kalau mereka kata mereka mohon di UPM. Di UPM mereka tak ada bidang kesenian, pengkhususan seni. Sebagai contoh tetapi mereka boleh pergi ke bidang lain. Betul. Bidang komunikasi dan lain-lain lah. Bidang apa ni. Kalau yang berminat menjadi guru, ramai ni yang masuk ke Institut Pendidikan Guru Malaysia. IPGM. So mereka jadi ambil bidang dalam muzik dan juga option muzik dan juga option pendidikan seni. So mereka juga di samping tu pengarah pensyarah-pensyarah ni mohon mereka ini membantu pensyarah-pensyarah ini mengajar student-student yang lain. So kita kata peer teaching lah. Betul. Peer teaching mengajar kan. kawan-kawan juga. Sebab mereka ni knowledge mereka dah kita banyak. kata dah 5 tahun di sekolah seni. Ya, itulah. So memang tak ada masalah. Jangan risau, masuk ke sekolah seni boleh sambung belajar Ada di mana-mana saja. Sudah terang lagi bersuluh. Kalau kita katakan di sini, murid-murid di sekolah seni memang sangat hebat. Bukan sahaja dari segi bidang seni, tetapi juga bidang akademik mereka utamakan. Ya, Baik. Dan sekarang ni mungkin Puan boleh ceritakan dari segi pencapaian murid Puan ketika untuk tahap ini bagaimana? Pencapaian di sekolah buat sekolah, masa ini. betul. Okey. Sekarang ini kalau kita tahu di sekolah seni mereka ada berbagai-bagai projek. Okey, yang lepas kita ada Malam Gala di sekolah seni. Kemudian di sekolah seni Johor yang baru hari Sabtu yang lepas mereka mengadakan apresiasi seni bersama Warisan Seni Johor. Mereka menunjukkan kebudayaan dari segi tarian dan lebih kurang 15 jenis tarian mereka pertontonkan kepada umum. Okey, yang terkini yang Ifan kita tanya, itu buku apa tu sebenarnya? Tadi ini Ifan adalah tanya. buku. Ini adalah katalog. Okey. Katalog pendidikan seni visual yang dihasilkan oleh Sekolah Seni Kuala Lumpur. Baik. Untuk mereka bawa ke Jerman. Ke Jerman? Ya, Ke luar negara untuk luar apa, Puan? Untuk ditunjukkan di Pesta Buku Frankfurt, Jerman. Pula. Mereka akan berada di sana selama 10 hari. Apa yang ada dalam buku tu, Puan? Dalam buku ini, kalau kita tengok, ini adalah katalog-katalog hasil-hasil seni, lukisan, seni visual
yang dihasilkan murid-murid tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 di Sekolah Seni Kuala Lumpur. So kita ada nampak yang berwarna dan ada juga black and white. Dia mengikut jenis-jenis lukisan dan jenis-jenis dia punya ni. Kita ada sketch, kita ada mewarna dan sebagainya. Puan nak tanya, dengar kata hasil-hasil mereka ni juga dijual di sana. Iya, bukan hanya di sana, di Malaysia pun Di ada Malaysia dijual. pun jual juga. Itu saya respon. Iya, silakan. Kami memang ada buat pameran. Every year pertandingan lukisan. Selain daripada terima daripada sekolah-sekolah seluruh Malaysia pertandingan seni visual. Sekolah Seni Malaysia juga kita terima banyak banyak karya yang kita pamerkan di Galeri Shah Alam. Kita pamerkan dan kita pamer sebulan, kami siap label untuk tahu harga. Dan memang terjual. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dengan ni baru kita sekarang konsep KPM sekarang ni di BSKK, kita bukan saja mengadakan pertandingan tapi kita juga mempromosi hasil karya macam kita. So kita selling kita punya produk. Betul. So biar orang luar sana baru tahu bahawa sekolah seni ni hasil karya mereka ini ada value tinggi nilainya. Dan memang kalau Irfan boleh, kalau jumpa mana-mana pun pegiat-pegiat seni pun mereka memang akui bahawa kebolehan dan apa bakat budak ini memang sangat-sangat hebat. Ketika itu sampai mereka kata zaman dia dulu sekolah dia tak merasa macam ni. Tak merasa. Tapi dia tengok budak-budak sekarang itu memang terbukti. Inilah ruang Hasil daripada murid-murid di sekolah seni ini cukup membanggakan. Terima kasih Puan Mimi dan juga Cik Sam. Dan kita berada di penghujung rancangan di mana di sini Ifan nak minta sedikit harapan dan rumusan secara ringkas. Boleh mulakan dulu dengan ladies first lah. Silakan. Okey, harapan kami di KPM bila kita memperkenalkan sekolah seni ini seperti yang kita cakap di awal-awal tadi, mereka ini adalah pewaris seni bangsa yang dah lama ada dekat Malaysia ini. Kalau kita KPM tidak ambil peluang ini, siapa lagi yang nak memperkenalkan atau meneruskan budaya bangsa? Di sinilah peranan KPM dalam memperkenalkan, menubuhkan sekolah seni Malaysia. Baik. Okay. Terima kasih Puan Mimi. Bagaimana Cik Sam? Sedikit rumusan harapan. Sekolah seni ini adalah sekolah yang sangat hebat. Dibentuk untuk melihat perkembangan bakat, potensi anak-anak kita. So kalau di luar sana anak-anak tuan-tuan punya kebolehan dan seni, jangan marah mereka. Sebab kita ada ruang dan peluang sekolah yang boleh kita ketengahkan bakat mereka. Jangan anggap seni ini tiada value. Seni ini sangat berharga. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di luar sana, orang yang berjaya dalam kehidupan mereka, kebanyakan yang jutawan atau apa pun daripada bidang kesenian kita boleh lihat. So, kembangkan bakat dan potensi mereka, hantar anak-anak tuan-tuan dan puan ke Sekolah Seni Malaysia. Di sana kita akan gilap bakat mereka, bukan saja dari segi bidang kesenian, bahkan juga dari segi akademik dia. Betul. Ya, itu saja yang kita semaklumlah bahawa sekolah seni ini adalah sekolah untuk mereka yang berbakat. Untuk mereka yang berbakat. Saya suka ayat itu. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Encik Sam ataupun Encik Samsudin bersama dengan Puan Mimi juga bersama Ifan hari ini untuk slot Sembang Aktif Direktivi KPM. Dan suka untuk kita ceritakan dengan usaha KPM ini, kita mengharapkan ada legasi yang teruskan sebagai pewaris bangsa kita dalam bidang kesenian. InsyaAllah ada kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum, salam sejahtera Direktivi KPM. Didik TV KPM